kita ke checklist yang keempat. Checklist yang keempat ialah menambah dan menolak matriks. Oke, proses penambahan dan penolakan matriks nih ada dua syarat, yaitu matriks yang mau ditambah dan ditolak tuh peringkat matriks tuh mesti sama. Yang kedua, unsur yang sepadan sahaja boleh ditambah atau ditolak. Oke, kita tengok contoh. Oke, matriks E tambah B. Oke, kita cek boleh ditambah atau tidak. Matriks E peringkat dia 2 darab 2. Matriks B peringkat dia 2 darab 2. Jadi syarat pertama sudah dipenuhi. Maksudnya kita boleh terus ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini sebenarnya terus kepada jalan kerja lah. Jadi unsur yang sepadan 4 ditolak dengan 3. Jadi ditolak, maaf. Oke, 4 tambah 3. 4 tambah 3 sini. Unsur yang sepadan. Lepas itu 2 tambah 0. Lepas itu 7 tambah 9. Yang terakhir 5 tambah 4. Oke, jadi terus selesaikan, dapat jawaban 4 tambah 3, 7. 2 tambah 0, 2. 7 tambah 9, 16. 5 tambah 4, 9. Oke, itulah jawaban dia. Jadi untuk penambahan dan penolakan, matriks yang ditambah tuh mesti akan dapat jawaban yang peringkat dia sama. Ini peringkat dia 2 darab 2, ini peringkat dia 2 darab 2. Bila ditambah, jawaban akhir mesti peringkat dia 2 darab 2 juga. Oke, untuk penolakan, kita ambil contoh yang sama juga, supaya mudah untuk paham. E tolak B pula. Jadi E tolak B ini sama juga cara dia. Unsur yang sepadan sahaja perlu ditolak. 4 tolak 3. Lepas itu 2 tolak 0. 7 tolak 9. 5 tolak 4. Oke. Jadi terus selesaikanlah. 4 tolak 3 dapat 1. 2 tolak 0 dapat 2. 7 tolak 9 negatif 2. 5 tolak 4 dapat 1. Oke, dapat jawaban matriks E tolak B. Oke, begitulah contoh penambahan dan penolakan matriks. Sekarang kita ke checklist yang kelima. Checklist yang kelima mendarab matriks dengan suatu nombor. Oke, kita tengok di sini ada 4 contoh. Ada nombor dengan matriks. Oke, untuk pendaraban matriks dengan sebarang nomor senang saja. Kalau mahir sifir terus boleh jawab. Kalau kurang mahir sifir pun boleh jawab juga, tapi lambat sedikit sebab perlu tekan calculator. Oke, yang ini 4 darab 2. Terus akan dapat 8. Tapi matriks, jawaban dia tuh mesti dalam bentuk matriks. Oke, yang ini 3 darab matriks 2, 0, negatif 1, 5. 3 darab semua. 3 darab 2, 6. 3 darab 0, 0. 3 darab negatif 1,
negatif 3. 3 darab 5, 15. Oke, seterusnya contoh ketiga, negatif 7 darab metrik 3, 9, 4, 10, 2, 5. Oke, negatif 7 kali 3, negatif 21. Ada lalat pula. Negatif 7 kali 9, negatif 63. Negatif 7 kali 4, negatif 28. Negatif 7 kali 10, negatif 70. Negatif 7 kali 2, negatif 14. Negatif 7 kali 5, negatif 35. Jadi, selesai. Kita nampak di sini, jawabannya semua negatif. Sebab nombor di luar ini negatif. Dia darab semua nombor yang positif itu akan jadi negatif. Jadi inilah jawaban dia. Oke, dan contoh yang terakhir, nomor yang berada di luar dalam bentuk pecahan. Pecahan negatif. Oke. Kalau pecahan jangan keliru. Ini kita anggap satu nomor lah. Bukannya 2 darab 4 dengan 5, lepas itu 5 darab 10 dengan 3. Kenapa ada lalat mengacau pula nih? Oke. Oke. Negatif 2/5 ini kita anggap satu nomor darab dengan kesemua unsur dalam matriks. Yaitu macam ni. Negatif 2/5 darab 4. Lepas tu sini negatif 2/5 darab 5. Kurungan. Di bawah negatif 2/5 darab 10. Sebelah kanan negatif 2/5 darab 3. Jadi permudahkan. Mana yang boleh dipermudahkan lah. Oke, ini nomor ni didarab dengan yang di atas saja. Kalau tidak boleh dipotong dengan yang di bawah ataupun dipermudahkan. Jadi negatif 2 darab 4, negatif 8/5. Yang ini boleh dipermudahkan, dapat negatif 2. Ini pun boleh dipermudahkan, 5 kali 1, 5 kali 2. Jawapan dia 2 darab 2. Negatif 2 darab 2, negatif 4. Yang ini negatif 2 darab 3, negatif 6/5. Tutup kurungan. Jadi inilah dia punya jawapan. Kalau pecahan tu tidak boleh dipermudahkan, nah itulah jawapan terakhir. Oke, selesai checklist yang kelima, yaitu mendarab matriks dengan suatu nomor. Oke, kita ke checklist yang keenam, yaitu mendarab dua matriks. Oke, untuk proses mendarab dua matriks ada satu syarat dia, yaitu bilangan lajur matriks pertama. Matriks pertama itu maksudnya yang sebelah kiri mesti sama dengan bilangan baris matriks yang kedua, matriks sebelah kanan. Apa yang sama tuh? Bilangan lajur dia. Bilangan lajur sebelah kiri dengan bilangan baris sebelah kanan. Kiri lajur, kanan baris. Oke, mungkin kalau baca tuh tidak paham, kita tengok dalam situasi sebenar. Oke, ini apa peringkat untuk matriks nih? Peringkat dia 2 kali 2. Yang ini pun 2 kali 2. 2 baris, 2 lajur. Oke, lajur matriks pertama, lajur 2. Baris matriks kedua, baris. Lajur matriks pertama dengan baris matriks kedua mesti sama. Ini 2, ini pun ada 2. Jadi itu maksud dia, dua matriks nih boleh didarab. Jadi untuk mendarab kita perlu tahu jawaban akhir dia dulu, bentuk dia macam mana, peringkat dia macam mana. Peringkat dia dari sini. Peringkat dia mesti bentuk 2 darab 2. 2 darab 2 yang macam inilah. Yang ada 2 baris dan 2 lajur.
Jadi macam mana cara jawab? Cara jawab kena ingat ini. Baris, darab, lajur. Mesti baris, darab, lajur. Oke, baris pertama kena darab dengan lajur pertama. Oke, 4 darab 5. 4 darab 5. Belum habiskan baris. Kalau belum habis baris dan belum habis lajur, kena tambah. Tambah dengan 1 darab 6. 4, 5, 1, 6. Ini baris, ini lajur. Ada yang selalu salah, 4 darab 5, 1 didarab dengan 7. Itu baris darab baris. Dia baris darab lajur. Oke, selesai. Habis sudah baris kan? Sini pun habis lajur. Jadi pergi sini. Kenapa perlu pergi sini? Sebab lajur sini ada lagi 1. Oke, 4 darab 7. Oke, ada lagi 1 situ. 1 darab dengan 1 yang sini. Oke. Lajur sini 1 dengan lajur 2 sudah pakai, jadi penamatnya di situ. Sekarang baris kedua. Kalau baris kedua, maksudnya jawaban sini pun turunlah ke baris yang kedua, yaitu 3 darab dengan lajur pertama balik. 5 tambah 2 darab 6. Lepas itu 3 darab 7 tambah 2 darab 1. Jadi selesai proses darab. Sekarang selesaikan dia. Kita pergi sini. 4 darab 5, 20 tambah 1 darab 6. 20 tambah 6. 28 tambah 1. 3 kali 5, 15 tambah 2 kali 6, 12. 7 kali 3, 21 tambah 2 kali 1, 2. Jadi terus selesaikan, permudahkan. 26, 29, 27, 23. Oke. Jadi itulah hasil dia. Hasil penerapan matriks 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 2. Oke. Cikgu akan bagi satu contoh lagi, sebab mungkin contoh ini pelajar akan ingat mesti jenis 2 darab 2 saja boleh didarab. Ada lagi, banyak lagi yang boleh didarab. Kita tengok satu contoh lagi. Contoh terakhir untuk checklist yang ke-6. Oke. Ini 2 matriks yang berlainan. 2 matriks yang mempunyai peringkat yang berlainan. Ini peringkat dia 3 kali 1. 3 baris, 1 lajur. Ini 1 baris, 3 lajur. Kita tengok di sini, dia punya lajur sini dengan baris sini sama. Jadi peringkat untuk jawaban akhir mesti peringkat 3 kali 3. Macam mana peringkat 3 kali 3? 3 baris, 3 lajur. Nah, macam ni. Macam ni bentuk dia. 3 kali 3. Jadi macam mana dari nomor yang sikit ni tiba-tiba boleh jadi banyak? Kita tengok di sini. Tetap ingat ini, baris, darab, lajur. Baris 3 darab lajur. 3 darab 4. Tidak, sudah habis sudah ini baris yang pertama kan? Lajur yang pertama pun habis sudah. Jadi tidak perlu apa-apa penambahan. Selepas itu 3 darab 7 masih lagi baris pertama. Jadi jawaban masih lagi di baris yang pertama. 3 darab 7. Cuma dia
baris pertama cuma berada di lajur yang kedua, sebab dia didarab dengan lajur yang kedua. Lepas itu 3 darab 5 masih lagi baris pertama, tapi lajur ketiga, sebab dia darab dengan lajur ketiga. Lepas itu turun pergi lajur kedua, turun ke baris yang kedua, jawaban pun turun ke baris yang kedua lah. 1 darab 4. Lepas itu 1 darab 7. Lepas itu 1 darab 5. Turun pergi baris terakhir. Sini jawaban pun turun lah. 2 darab 4. 2 darab 7. 2 darab 5. Oke, jadi terus selesaikan proses darab itulah untuk dapat jawaban akhir. 3 darab 4, 12. 3 darab 7, 21. 3 darab 5, 15. Ini sifir 1 semua. 4, 7, 5. 2 darab 4, 8. 2 darab 7, 14. 2 darab 5, 10. Nah, jadi inilah jawaban dia. Jadi kita tengok di sini, bentuk jawaban akhir dia 3 kali 3. Macam ni kan. Kalau kita tengok yang awal-awal tadi, peringkat sini 3 darab 1, jadi di tengah-tengah sini sama. Jawaban akhir itu yang di belakang. Belakang nih dengan yang paling depan nih lah. Dijumpa 3 darab 3. Jadi itu contoh untuk proses pendarapan 2 matriks.